Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Hari ini sesi PDPR kita membagi subjek sejarah. Kita akan teruskan lagi pada unit 2. Iaitu agama Islam di Malaysia. Antara tajuk yang akan kita pelajari ialah nombor 1, agama dianuti, kepercayaan dihormati, iaitu pada muka surat 18 dalam buku teks. Yang kedua, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pada muka surat 19. Dan seterusnya, tajuk yang ketiga, agama Islam dalam pentadbiran. Pada muka surat 22 dan 23. Standard pembelajaran untuk PDPR kali ini 6.2.1 memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. 6.2.2 menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. 6.2.3 menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka. Dan K 6.2.7 K iaitu elemen kewarganegaraan, menerangkan kepentingan mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Hasil pembelajaran hari ini. Nombor 1, murid dapat memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Yang kedua, murid dapat menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, murid dapat menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka. Dan yang keempat, murid dapat menerangkan kepentingan mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Antara agama dan kepercayaan di Tanah Melayu. Boleh buka pada buku teks, muka surat 18. Antaranya adalah agama animisme, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama Kristian. Kita pergi pada huraian bagi setiap agama. Bagi agama animisme, dia menekankan kepercayaan, ia adalah merupakan kepercayaan terawal masyarakat. Yang kedua, mereka percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Contoh, jumpa pokok besar, jadi diorang akan menyembah pokok kerana merasakan sesuatu yang ada kuasa sakti pada pokok tersebut. Yang kedua, agama Hindu. Agama Hindu ni dibawa melalui aktiviti perdagangan. Agama Hindu ni percaya kepada kelahiran semula. Agama Hindu ni kalau di Malaysia sinonim dengan kaum India. Seterusnya ialah agama Buddha. Agama Buddha ni dibawa melalui aktiviti perdagangan. Kepercayaan agama Buddha berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Seterusnya, bagi agama Islam, dibawa oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama. Bagi agama Islam, wajib percaya kepada rukun iman dan rukun Islam yang menjadi pegangan kepada penganut agama Islam. Contohnya rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Dan rukun Islam seperti mengucap 2 kalimah syahadah, solat fardu 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Dan agama yang terakhir ialah agama Kristian. Wujud setelah kedatangan penjajah.
Seperti mana kita tahu, negara kita pernah dijajah oleh kuasa British, Belanda dan Portugis. Dan kepercayaan mereka ialah Jesus sebagai anak Tuhan. Okey, kedatangan agama Islam pada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 19. Okey, di situ ada gambar bukti arkeologi kedatangan agama Islam. Ada dua contohnya, iaitu batu bersurat yang ditemui di Sungai Teresat, Kuala Berang pada tahun 1303 dan batu bersurat yang ditemukan di Pekanan Kempas Negeri Sembilan pada 1467 yang mana menyatakan bahawa bukti kedatangan Islam pada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kedatangan agama Islam pada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada beberapa peranan yang memainkan peranan kedatangan agama Islam. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 20. Okey, peranan yang pertama adalah peranan pedagang Islam. Okey, pedagang Islam dari Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Okey, ada di kalangan pedagang ni berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam pada penduduk tempatan. Okey, peranan kedua adalah peranan ulama. Okey, disebarkan di Melaka oleh ulama Mekah, iaitu Syekh Abdul Aziz. Yang kedua, beliau mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Dan yang ketiga, peranan sultan, iaitu sebagai ketua. Okey, perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk Islam. Okey, pada zaman dulu, bila sultan memeluk Islam, maka rakyat pun akan memeluk Islam, mengikut pada sultan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perundangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 21. Okey, kita bagi pada dua contoh, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, bagi Hukum Kanun Melaka, ada 44 fasal berkaitan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Okey, makna dalam Hukum Kanun Melaka ni menceritakan tentang peranan sultan, peranan pembesar seperti Temenggung, Laksmana. Okey, yang kedua, hukum Islam yang terdapat seperti hukuman kesalahan jenayah seperti hukuman hudud untuk curi, iaitu potong tangan, urusan jual beli dan kekeluargaan, iaitu dari segi macam nikah dan cerai. Yang ketiga, tujuannya ialah untuk keamanan dan keselamatan rakyat negeri Melaka. Itu tujuannya. Apabila ada undang-undang, maka keamanan dan keselamatan bagi sesebuah negeri itu akan lebih terjamin. Okey, seterusnya kita pergi kepada Undang-Undang Laut Melaka yang sebelah dia tu. Okey, nama pun Undang-Undang Laut. Jadi, dia ada 25 fasal berkaitan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Seterusnya, hukum Islam yang terdapat dalam ini seperti hukuman terhadap kesalahan jenayah, zina dan mencuri di atas kapal. Undang-undang laut ni semua berkaitan dengan yang berlaku di laut dan juga di kapal. Okey, tujuan apa Undang-Undang Laut Melaka ni? Adalah untuk melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Okey, tajuk seterusnya adalah peranan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Okey, kita bagi pada dua. Okey, boleh tengok muka surat 23, buku teks. Okey, zaman penjajahan British dan juga zaman pendudukan Jepun. Okey, dia ada persamaan dan perbezaan. Okey, bagi persamaan, okey, pada zaman British dan Jepun, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu negeri masing-masing. Itu bersamaan. Zaman British dan zaman Jepun, Sultan ni menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu negeri masing-masing. Okey, perbezaan antara peranan agama Islam dalam pentadbiran. Okey, pada zaman British,
undang-undang Islam hanya berkaitan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Okey, sementara pada zaman pendudukan Jepun, Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Okey, kita pergi pada elemen kewarganegaraan, iaitu K yang tadi kat atas yang cikgu terangkan. Okey, itu K dia adalah kepentingan mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey, sebab apa? Pentingnya kita mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Nombor satu, kerana agama yang paling ramai dianuti di Malaysia ialah agama Islam. Sebab itu, kita perlu mendaulatkan agama Islam. Okey, majoriti rakyat terutamanya kaum Melayu menganut agama Islam. Yang kedua, mengelakkan adanya pihak mempersendakan agama Islam. Apabila Islam diletakkan pada tempat yang tinggi, maka tidak ada pihak-pihak ataupun unsur-unsur yang akan mempersendakan agama Islam. Dan yang ketiga, menjamin hak dan kesucian agama Islam. Bila Islam diletakkan di tempat yang pertama, maka segala hak dan kesucian agama Islam akan lebih terjamin. Okey, sampai di sini saja tajuk kita hari ini. Okey, kalau murid-murid masih belum ataupun masih kurang memahami, boleh ulang balik tengok slide ni. Okey. Okey, bagi murid-murid yang dah selesai melihat video ini, cikgu mempersilakan untuk tekan butang like, subscribe dan butang loceng notification. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.